jumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, ini adalah video kedua di bawah tajuk 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai pengenalan, dalam aspek kegemilangan ni, kita akan nampak Kesultanan Melayu Melaka ini meneruskan tradisi kegemilangan kerajaan yang unggul di alam Melayu. Buktinya adalah dengan kemunculan bahasa Melayu di mana bahasa Melayu ini menjadi bahasa lingua franca yang bermaksud bahasa pengantaraan. Maksudnya bahasa yang kita gunakan dalam seharian. Di sini kita boleh nampak selain daripada bahasa Melayu, terdapat juga 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka pada ketika itu. Ini adalah bukti yang paling kukuh di mana para pedagang daripada berbagai tempat datang ke Melaka untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Apa yang menariknya di Melaka? Mengapa para pedagang datang ke Melaka untuk berdagang? Kita tengok pada slide yang seterusnya. Baik, aspek kegemilangan pertama yang akan kita tengok adalah mempunyai empayar yang luas. Ini adalah gambaran di mana perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Majapahit. Jadi apa kaitan dengan empayar yang luas? Kita tengok Yang pertama adalah cara pembentukan empayar. Bagaimana sesebuah empayar daripada sebuah kerajaan Melaka yang kecil dapat menjadi sebuah empayar yang luas. Yang pertama caranya adalah dengan melalui penaklukan. Melalui penaklukan dia dapat menjamin keselamatan dan juga kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Selain dari itu juga kawasan taklukan ini termasuklah di semenanjung Tanah Melayu, iaitu seperti di Kuala Linggi, Beluas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Selain dari itu, empayar Melaka termasuk juga kawasan taklukan di Sumatera seperti Siak, Rokan, Kampar dan juga Lupat. Cara yang kedua adalah melalui perkahwinan. Perkahwinan ini berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri di raja kerajaan lain. Secara tidak langsung ini akan dapat mengukuhkan hubungan persahabatan dan juga kekeluargaan. Contoh, Sultan Mansur Shah berkahwin dengan puteri Majapahit, iaitu Laden Gandu Cendera Kirana. Secara tidak langsung ini akan membantu meluaskan pengaruh Melaka. Cara ketiga adalah melalui naungan. Naungan ini adalah bermaksud sesebuah kerajaan itu rela untuk bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Raja bagi kerajaan yang bernaung di bawah Melaka ini selalunya adalah ditabarkan oleh Sultan Melaka. Antara contohnya adalah seperti di Lingga, Patani dan Kedah. Seterusnya masih lagi di bawah empayar yang luas. Kepentingan pembentukan empayar. Mengapa perlunya meluaskan empayar? Jadi yang pertama adalah dari segi politik. Luaskan wilayah dan jajahan takluk. Selain dari itu dapat mengukuhkan hubungan dengan adanya kawasan taklukan. Pada masa yang sama dapat menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan juga Pasai. Kedua adalah ekonomi. Kerajaan yang berada di bawah Melaka akan memberikan hadiah kepada Melaka seperti wang, emas, timah, bantuan ketenteraan. Pada masa yang sama, Melaka mendapat bekalan. Bekalan seperti hasil pertanian, berempat ratus biji timah. Jadi secara tidak langsung ini dapat membantu Melaka untuk menguasai perdagangan di Selat
Melaka. Yang ketiga adalah dari segi sosial, di mana berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya di Arab, India, China dan alam Melayu. Asimilasi ini adalah gabungan daripada beberapa budaya menjadi satu budaya. Mana-mana yang bagus kita ambil, kita terapkan menjadi budaya kita sendiri. Secara tidak langsung, ini berjaya mewujudkan satu masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Seterusnya adalah dari segi agama. Dengan adanya empayar yang luas, dia dapat mendorong usaha penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung, agama Islam dapat berkembang luas seperti di Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan juga Patani. Yang ketiga, pentadbiran empayar. Dengan adanya empayar yang luas, perlu satu struktur yang teratur. Pentadbiran empayar ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah pentadbiran pusat, di mana pentadbiran pusat ini adalah pusat pemerintahan dan pentadbiran Melaka itu sendiri. Ini merupakan tempat raja bersemayam. Jadi selalunya istana raja lah. Raja dibantu oleh pembesar pusat. Yang kedua adalah pentadbiran kawasan naungan. Kawasan yang mengakui ketuanan Melaka akan menghantar ufti kepada Melaka pada masa yang sama diketuai oleh pemerintah negeri dan dibantu oleh pembesar tempatan. Yang terakhir adalah pentadbiran kawasan jajahan, diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Aspek yang kedua yang akan kita tengok adalah pusat penyebaran agama Islam. Cara penyebaran, kita tengok dulu yang pertama, bagaimana agama Islam ini dapat disebarkan. Yang pertama adalah dengan pengislaman pemerintah. Antaranya adalah Sultan Iskandar Shah dalam memeluk agama Islam pada 1414 dan seterusnya diikuti oleh pembesar dan rakyat. Kemudian Sultan Muzaffar Shah pula menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di Melaka. Seterusnya adalah melalui perkahwinan. Antaranya adalah perkahwinan puteri Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siak. Jadi secara tidak langsung Islam dapat disebarkan ke kerajaan Siak. Yang ketiga adalah dengan cara peranan ulama dan mubalik itu. Jadi di sini pemerintah Melaka telah menghantar ulama dan mubalik ke kawasan pengaruhnya. Selain dari itu, tasawuf dan sufi dikembangkan oleh ulama yang datang dari Timur Tengah dan India seperti Maulana Abu Bakar dan juga Maulana Yusuf. Pada masa yang sama juga, Sultan Al-Adil Rakyat Shah juga menghantar ulamanya ke kerajaan lain seperti untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan juga ke Indragiri. Yang keempat adalah perdagangan. Bagaimana Islam boleh tersebar? Pedagang Arab, India, China yang datang ke Melaka, mereka tujuan utama adalah untuk berjual beli. Namun sekiranya mereka mempunyai masa luang, mereka akan menyebarkan agama Islam di kawasan-kawasan yang disinggahinya, disebabkan oleh sifat mubalik mereka. Jadi antara contohnya adalah Brunei, Filipina dan juga disebarkan ke Kepulauan Indonesia. Yang terakhir adalah perluasan kuasa dengan cara negeri yang bernaung dan yang dijajah memeluk agama Islam sebagai tanda taat setianya kepada pemerintah Melaka. Kita akan tengok kesan penyebaran agama Islam.
kepada Melaka. Yang pertama adalah tumpuan ulama, di mana Sultan Melaka itu sendiri menjadi penaung aktiviti dakwah dan menjadikan Melaka ini sebagai tempat perbincangan kitab agama seperti Darul Manzum. Kesan yang kedua adalah menjadi tempat pembelajaran. Sultan Muzaffar Shah menjadikan madrasah, surau sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran dan juga ilmu tasawuf. Kesan yang ketiga adalah pesuratan. Dari segi pesuratan berlaku sanduran karya sastera dari Arab dan juga Parsi seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan juga Hikayat Amir Hamzah. Pada masa yang sama juga berlaku perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pesuratan dan juga penulisan. Kesan yang keempat adalah pemerintahan dan pentadbiran. Undang-undang Islam dimasukkan dalam Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Ulama memainkan peranan yang penting dalam sistem pentadbiran. Pada masa yang sama juga jawatan seperti mufti dan kadi diwujudkan bagi tujuan untuk melicingkan pengurusan agama Islam. Aspek yang seterusnya yang akan kita tengok adalah pusat perdagangan. Apa yang berlaku adalah Melaka mempunyai kedudukan yang strategik seperti yang sudah kita bincang dalam bab 5.1. Melaka merupakan laluan perdagangan dari India ke China dan terletak di Selat Melaka. Dengan kedudukan ini menjadikan Melaka sering dikunjungi pedagang sama ada di dalam ataupun di luar alam Melayu. Secara tidak langsung ini menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Yang kedua adalah sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Barang-barang dikumpul dan diedarkan seperti timah, emas, kapu barus, hasil hutan dan juga rempah ratus. Di mana bahan-bahan ini, barang-barang dagangan ini boleh diperolehi daripada kerajaan yang bernaung yang menjadi jajahan ataupun yang terdapat di sekitar Melaka. Ini adalah barangan yang dibawa masuk oleh pedagang lain seperti benang emas, kain pelikat, batu delima, tembikar, wangian dan bahan makanan. Secara tidak langsung ini menjadikan Melaka sebagai satu emporium yang maju. Emporium ini bermaksud satu pusat perniagaan di mana terdapat pelbagai barangan, tidak kiralah barangan itu datang daripada buatan tempatan ataupun buatan dari luar negara. Seterusnya, Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan juga luar alam Melayu. Pedagang yang paling ramai di pelabuhan adalah pedagang dari Arab, dari China dan juga dari Gujarat. Sementara pedagang paling ramai dari alam Melayu adalah pedagang Pasai dan juga pedagang Jawa. Selain itu, terdapat juga pedagang-pedagang lain yang datang dari tempat lain seperti Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kamboja, Champa dan juga Annam. Yang terakhir adalah sebagai pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh kapal-kapal besar seperti Jong dan Bahtera. Selain dari itu, terdapat juga kapal-kapal kecil seperti perahu, sampan, gurap, penjajak, sagul, payar, baluk, lancang, kakap, balang dan juga kelulus. Kapal-kapal ini adalah kapal yang berbentuk kecil.
Aspek yang seterusnya yang akan kita tengok adalah pengurusan perdagangan. Yang pertama adalah Syah Bandar, di mana peranan Syah Bandar ini adalah untuk menguruskan pasar dan gudang, menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang, memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, dan juga mengurus cukai, serta menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Selain Syah Bandar, pengurusan perdagangan juga berkait dengan cukai perdagangan. Cukai dan bayaran surat kebenaran ini merupakan sumber pendapatan kepada Kerajaan Melaka. Di sini kita boleh nampak terdapat dua jenis cukai. Yang pertama adalah cukai rasmi dan satu lagi adalah cukai tidak rasmi. Untuk cukai rasmi, pedagang dari Arab, India, Ceylon, Siam dan Peru perlu membayar cukai 6%. Sementara pedagang-pedagang yang datang dari alam Melayu, cukainya adalah 3%. Bagi bahan makanan seperti beras, dia tidak dikenakan cukai. Bagi pedagang yang datang dari China, Jepun, 5% cukai perlu dibayar. Tetapi cukainya ini adalah dalam bentuk hadiah. Maksudnya dia tidak bayar secara mata wang lah. Bagi cukai rasmi, dia juga dikenali sebagai cukai import ataupun panduan. Aspek yang ketiga adalah penggunaan mata wang. Yang pertama adalah pertukaran barang di mana melibatkan barangan dari China, alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. Selain dari itu, terdapat juga mata wang di mana pada peringkat awal, jongkong, timah, serbuk emas dan juga kulit siput yang dikenali sebagai krowi digunakan. Selepas itu terdapat juga wang timah yang dikenali sebagai kelens yang terpahat nama Sultan Melaka digunakan, dan wang emas dan perak serta wang yang datang dari Pasai, Hormuz dan juga Cambay. Yang keempat adalah peranan orang laut. Orang laut ini memberikan taat setia kepada Raja Melaka dan mempunyai peranan yang penting bagi mengekalkan kestabilan kerajaan, memastikan urusan perdagangan dijalankan tanpa gangguan, dan menjadi pelayar serta petunjuk arah yang cekap kepada para pedagang, dan yang terakhir adalah menjamin keselamatan pedagang-pedagang yang berada di Pelabuhan Melaka. Yang kelima adalah kemudahan pelabuhan. Yang menariknya adalah Pelabuhan Melaka ini mempunyai pelbagai kemudahan yang dapat menarik minat pedagang untuk singgah di Pelabuhan Melaka. Antaranya adalah adanya gudang untuk menyimpan barang, adanya kemudahan pengangkutan untuk mengangkut barang-barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat. Selain dari itu juga terdapat kemudahan bekalan makanan dan minuman, khidmat membaiki kapal, menyediakan tempat penginapan, Syah Bandar, pembesar yang menjaga kebajikan pedagang, dan yang terakhir adalah adanya kemudahan untuk tempat beribadat. Seterusnya, aspek terakhir yang akan kita tengok adalah hubungan luar. Yang pertama, kita tengok hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Pertama adalah Pasai, di mana Pasai mempunyai taraf yang sama dengan Melaka, di mana hubungan ini terjalin melalui perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Ratna Kaum Mala, iaitu Puteri Pasai. Selain dari itu, juga berkongsi pendapat dan juga perbincangan hal tentang agama Islam. Kerajaan kedua adalah Demak,
Hubungan ini terjalin daripada dasar kepentingan dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Selain dari itu juga, hubungan ini membekalkan beras, makanan, rempah ratus tentera kepada Melaka. Yang ketiga adalah Majapahit. Jadi Majapahit ini mula menjalinkan hubungan dengan Melaka melalui perkahwinan pemerintah Melaka dengan Puteri Majapahit. Secara tidak langsung ini dapat meluaskan wilayah Melaka dan seterusnya menamatkan ancaman daripada kerajaan Majapahit kepada Melaka. Kerajaan yang keempat adalah Makassar. Hubungan terjalin dengan Makassar adalah melalui utusan persahabatan di mana termasuklah aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Hubungan ini menjadi semakin rapat apabila Sultan Melaka dihadiahi budak raja daripada Makassar. Hubungan kedua adalah hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan di luar daripada alam Melayu. Yang pertama adalah China. Hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan dijalinkan dengan kerajaan China, di mana Yinqing telah mengetuai utusan pada 1403 ke Melaka dan kemudian Laksmana Zenghi pada 1405. Melalui hubungan ini, China menggunakan payung kuning, cap mohor dan sepesalinan pakaian kepada kerajaan Melaka. Secara tidak langsung ini membuktikan China mengiktiraf Melaka dan dapat naungan serta pelindungan dan seterusnya dapat mengelakkan ancaman daripada Siam dengan pengiktirafan ini. Kerajaan yang kedua adalah Ryukyu ataupun Jepun. Hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Di sini Sultan Mansur Shah berutus surat berkaitan tingkah laku pedagangnya. Pedagangnya ini merujuk kepada pedagang Ryukyu, di mana pedagang tersebut telah melanggar undang-undang di Melaka. Yang ketiga adalah Siam, di mana hubungan diplomatik perdagangan terjalin. Tun Lanai dan Menteri Jana Putera diutus ke Siam. Melalui utusan ini, Melaka memperolehi bekalan kayu jati, beras dan juga bahan makanan. Yang terakhir adalah kerajaan lain, di mana hubungan ini terjalin disebabkan oleh perdagangan seperti di Pegu, Luzo, Gujarat dan Coromandel serta Bengal. Selain dari itu, hubungan dengan Mesir dan Parsi, Turki serta Arab menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang ulung di rantau alam Melayu. Sebagai rumusan, Melaka menguasai politik dan ekonomi wilayahnya. Agama Islam pula menjadi budaya hidup dan hubungan yang baik antara kerajaan dalam dan luar alam Melayu akhirnya mendorong Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan yang kuat dan gemilang dan seterusnya berjaya mengekalkan kedaulatan kerajaan tersebut. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat pada anda, jangan lupa kongsi dengan rakan-rakan anda. Di ruangan deskripsi, cikgu ada tinggalkan tugasan latihan untuk menguji minda para pelajar. Cikgu rasa itu saja. Terima kasih kerana menonton. Bye.